Seterusnya, persembahan kumpulan ke-6, berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan Brave to Change dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dengan tajuk Proses Menyiapkan Projek SLA Terlalu Lama oleh Pelajar. Dipersilakan. Situasi di Macmil Prototype and Inovasi. Saya dah tempat lab ni untuk guna SLA. Oh, awak nak guna SLA. Okey, sekarang ni saya sedang dulu dengan proses. Material awak pakai ialah fotopolimer. Okey, Resin fotopolimer resin. Lepas tu awak kena bersihkan guna isopropyl alcohol ataupun aceton lah. Okey. Lepas tu nanti part awak print guna USB. Lepas tu laser tembak daripada atas kena dekat apa ni platform lah. Okey. Lepas tu awak kena jemur apa ni keringkan. Bila dah siap tu macam mana kita nak cure produk? Sebab kan kita selepas ni ada satu kira oven patutnya. Tapi tak ada. Awak kena jemur dekat luar. Luar. Okey. Ada jemur kat luar sini lah. Dia matahari lah. Ya, kat matahari. Alamak, hujan pula. Kan bagus ada curing. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengacara majlis. Yang dihormati barisan-barisan panel hakim yang profesional lagi bijaksana, juri penjaga masa, jawatan kuasa pemandu KIK UTM, urus-tia, pemerhati-pemerhati, para peserta KIK UTM, para hadirin sekalian. Kami kumpulan Brave to Change, BTC dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Demikianlah video sketsa situasi sebelum projek yang dimainkan di permulaan persembahan sebentar tadi. Berikut merupakan tayangan video pengenalan kepada FKM. Dimulakan dengan logo fakulti, visi dan misi, lokasi yang bertempat di kampus teknologi, carta pentadbiran FKM, inovasi, berita, aktiviti-aktiviti yang dijalankan, kolaborasi dan laman sesawang FKM. Ini adalah logo kumpulan Brave to Change. Ahli kumpulan kami terdiri daripada staf akademik dan pelaksana. Fasilitator kumpulan kami ialah PMIR Dr. Muhammad Afzal Nizam bin Muhammad Rosli dan ketua kami pula adalah Encik Hairul Nizam bin Wahid. Latar belakang kumpulan kami secara ringkasnya. Kehadiran ahli kumpulan dalam setiap mesyuarat yang dijalankan sama ada secara online ataupun offline adalah sangat memberangsangkan. Seterusnya, jadual agian tugas yang melibatkan kesemua ahli kumpulan. Pelaksanaan projek adalah melalui proses PDCA iaitu Plan, Do, Check and Act. Berikut carta gan projek bermula Januari 2022
sehingga Disember 2022 dengan indikasi perancangan dan pelaksanaan. Bab 1. Kenal pasti masalah. 10 masalah telah disenaraikan dengan kaedah brainstorming. 3 masalah telah dikenal pasti berdasarkan tahap kritikal dan keupayaan. Bermula dari sangat lemah pada skala 1 sehingga sangat kuat pada skala 10. Setiap masalah dihuraikan bersama data sokongan. Analisis senarai pendek masalah 3, 7 dan 9 diberi penerangan bersama data sokongan. Seterusnya, berikut merupakan pemilihan masalah yang utama berasaskan kekerapan, impak, kos dan masa. Akhirnya, proses menyiapkan projek SLA stereolitografi terlalu lama oleh pelajar telah dipilih sebagai tajuk projek kumpulan kami. Rasional pemilihan projek dipengaruhi oleh 4 faktor berikut. Pertama, pematuhan kepada piawaian akreditasi EAC Engineering Accreditation Council yang meletakkan syarat bahawa mesin yang disediakan untuk pelajar mestilah mengikut kesesuaian. Kedua, mematuhi objektif universiti iaitu keperluan permatuhan piawaian MS ISO 9001-2008. Ketiga, adalah mematuhi arahan fakulti agar membuat perbelanjaan yang berhemat. Dan keempat, bertepatan dengan revolusi industri 4.0 di mana keperluan kepada teknologi pencetak 3D. Kajian latar belakang projek. Mesin pencetakan 3D SLA digunakan oleh semua pelajar baik diploma ataupun ijazah. Proses pengawetan sedia ada yang tidak sesuai untuk projek SLA semasa berjalannya sesi makmal dan mengganggu perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Apakah itu SLA? Definisi SLA akan dikupas secara lebih jelas dalam bab 2 sebentar nanti. Justru, dua objektif projek kami adalah: pertama, bagi memendekkan masa pengawetan berbanding kaedah sedia ada iaitu jemuran secara konvensional, dan kedua, bagi menghasilkan alat khas iaitu kebuk pengawetan UV. Projek dan uji lari telah mencapai kelulusan dan disokong oleh Dekan FKM melalui Surat Kebenaran Fakulti bertarikh 5 Januari 2022. Bab 2. Definisi dan latar belakang masalah. Berikut adalah definisi masalah projek kami. Produk SLA adalah produk yang dihasilkan melalui proses stereolitografi di mana ia adalah satu bentuk teknologi percetakan 3D yang digunakan untuk membuat model, prototipe, corak dan bahagian produksi secara lapisan demi lapisan menggunakan proses fotokimia yang mana cahaya menyebabkan monomer kimia dan oligomer saling bertaut untuk membentuk polimer. Dalam erti kata yang lebih mudah, SLA merupakan proses menggunakan resin sebagai bahan utama yang akan dibentuk oleh cahaya laser di platform kemudian akan diawet, dikeraskan mengikut kehendak pengguna melalui kebuk pengawetan UV. Proses pengawetan pula merupakan proses yang digunakan untuk mengawetkan sesuatu bahan menggunakan kaedah pengawetan ultraviolet. Kaedah 5W1H telah digunakan untuk mengenal pasti masalah. What? Projek pelajar lewat terhasil kerana menggunakan kaedah pengawetan secara manual iaitu menjemur di bawah sinaran matahari. Where? Makmal prototipe dan inovasi FKM. When? Sepanjang masa perkuliahan dan makmal. Who? Pensyarah, staf dan pelajar. Why? Tiada alat khas yang sesuai untuk mengawetkan hasil produk pencetakan SLA. How? Kaedah sedia ada tidak menghasilkan proses pengawetan yang sesuai dari segi permukaan pengawetan yang tidak konsisten, masa yang lama dan suhu yang tidak sekata. Berikut adalah data situasi sebelum projek yang menunjukkan kumpulan pelajar yang terlibat, jumlah pelajar, kaedah proses pengawetan, masa untuk mengawet projek SLA dan kekerapan menjalankan projek SLA. Kaedah pengawetan sedia ada untuk projek pencetak SLA tidak sesuai. Penggunaan pencetak SLA diperlukan setiap semester untuk pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan. Walau bagaimanapun, tiada alat untuk mengawet hasil produk pencetak SLA. Oleh demikian, pengajaran dan penyelidikan tidak berjalan dengan berkesan. Berikut adalah data situasi sebelum menjalankan projek. Serta kaji selidik yang dijalankan. Di layar menunjukkan carta alir menjalankan projek SLA. Pertama, projek dilukis menggunakan CAD dan disimpan sebagai format STL. Kemudian,
Mesin disediakan bagi mencetak projek menggunakan fail STL. Setelah projek siap dicetak dan dikeluarkan daripada mesin, pembersihan mesin daripada sisa lebihan resin dilakukan. Seterusnya, projek perlu diawetkan untuk mendapatkan sifat kekerasan dan ketahanan. Akhirnya, proses selesai. Merujuk kepada perkara yang dihighlightkan berwarna hijau, itulah penetapan sasaran kumpulan kami. Penetapan sasaran. EAC selaku badan yang mengiktiraf program kejuruteraan telah menetapkan syarat bahawa setiap makmal mestilah mempunyai peralatan yang sesuai. Oleh yang demikian, kami telah membina satu kebuk pengawetan UV yang dapat mengurangkan masa proses pengawetan daripada tempoh 60 minit melalui kaedah sedia ada kepada kurang daripada 30 minit dengan menggunakan mesin kami. Kaedah sedia ada kini ialah menggunakan teknik jemuran pancaran matahari di luar makmal. Berikut adalah penanda aras bilangan pencetak 3D di UTM Kaji selidik kami sebelum projek dan analisis kaji selidik yang kami telah buat. dan ini merupakan sasaran projek kami. Bab 4. Analisis punca masalah. Rajah Ishikawa 1 menyarankan 4 faktor utama iaitu manusia, kaedah, persekitaran dan mesin. Faktor manusia yang berpunca dari tiada PIC yang berkepakaran, keputusannya. Faktor manusia disebabkan oleh tiada pemantauan projek oleh pelajar, keputusannya. Faktor kaedah iaitu memerlukan kualiti yang berbeza, keputusannya. Faktor persekitaran iaitu cuaca tidak menentu, keputusannya. Faktor mesin iaitu tiada alat khas untuk proses pengawetan disertakan semasa pembelian, keputusannya. Oleh yang demikian, Rajah Ishikawa baru telah dihasilkan. Bab 5. Cadangan penyelesaian. Cadangan penyelesaian masalah bagi 3 faktor yang paling mungkin dan praktikal untuk diselesaikan. Punca tiada pemantauan projek oleh pelajar, keputusannya. Bagi punca memerlukan kualiti yang berbeza, keputusannya. Punca tiada alat khas untuk proses pengawetan disertakan semasa pembelian, keputusannya. Dengan mengambil kira semua cadangan dan supaya penyelesaian holistik dapat dicapai, BTC telah merancang untuk membangunkan kebuk pengawetan UV kami sendiri. Cadangan membangunkan kebuk pengawetan UV sendiri telah dinilai dan pelan tindakan dibuat menggunakan kaedah 5W1H. White, pembangunan kebuk pengawetan UV, where makmal prototype dan inovasi FKM when sepanjang Julai sehingga November 2022, who, pensyarah, staf makmal dan pelajar. Y, tiada kebuk pengawetan UV yang sesuai untuk mengawetkan hasil produk pencetakan SLA. How, perlu membangunkan kebuk pengawetan UV yang murah dan berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran. Bab 6. Pelaksanaan. Berikut carta perancangan pembangunan kebuk pengawetan UV bermula Januari 2022 sehingga Disember 2022. Projek kami ini telah mendapat kelulusan dari pihak UTM untuk diteruskan melalui surat yang dikeluarkan pada 8 Julai 2022. Selain dari itu, kumpulan kami turut membuat perbandingan mesin kebuk pengawetan UV yang berada di pasaran. Hasil carian kami mendapati harga pembelian adalah bermula dari RM2,000 dengan kos penyelenggaraan yang tinggi dan sukar untuk diubah sesuai mengikut spesifikasi yang dikehendaki. 5 kriteria penting untuk pembangunan kebuk pengawetan UV dan spesifikasi penyelesaian yang diperlukan adalah seperti yang tertera di layar. Perbandingan dibuat menggunakan kaedah PIU. Kaedah PIU merupakan kaedah terbaik untuk pemilihan kriteria. Kami telah menyeraikan 3 potensi alternatif penyelesaian. Seterusnya, menjalankan analisis ke atas ketiga-tiga alternatif penyelesaian. Dan akhirnya, alternatif 3 iaitu membangunkan kebuk pengawetan UV sendiri telah dipilih kerana ia menawarkan kebaikan maksimum dengan keburukan minimum berbanding alternatif lain. Berikut adalah perancangan proses pembangunan mesin kami. Dengan ini, terhasillah UV curing chamber iaitu UVC square oleh kumpulan kami. Ini adalah anggaran awal modal keseluruhan projek kami yang berjumlah RM400 sahaja. Bab 7. Pemeriksaan.
Berikut adalah data kaji selidik yang kami buat sebelum dan selepas projek. Di mana masa pengawetan dapat dikurangkan dan hampir tiada masalah yang dihadapi oleh pelajar. Ini adalah cabaran-cabaran yang ditempuh semasa menjalankan projek dan cara kami atasinya. Bab 8, Pematuhan dan Penyeragaman. Proses pemantauan telah dilakukan terhadap dua perkara berikut, iaitu pertama, penambahbaikan dari segi kualiti pengawetan dan pendawaian lita yang membolehkan pengawetan dapat dilakukan secara automatik. Kedua, penambahbaikan melalui ujian kekerasan Rockwell yang kami jalankan. Di layar merupakan gambar uji lari yang telah kami jalankan. Tertera adalah perbandingan kualiti kekerasan dan visual produk yang dihasilkan oleh UVC Square dengan kebuk pengawetan UV komersial, di mana peratusan persamaan bagi keputusan ujian kekerasan adalah sebanyak 90% dan kualiti fizikal hasil produk selepas proses pengawetan adalah hampir sama. Bagi proses penyeragaman, kami turut menyediakan manual peralatan sebagai panduan pengguna. Bab 9, Pencapaian dan Penciptaan Nilai. Bertepatan dengan objektif projek, kami berjaya menghasilkan kebuk pengawetan UV yang berkos rendah. Masa proses pengawetan produk SLA turut berjaya dikurangkan dari tempoh 60 kepada kurang daripada 30 minit. Kualiti produk SLA menggunakan kaedah konvensional juga dapat dipertingkatkan setelah menggunakan UVC Square. Sketsa selepas projek. Assalamualaikum. Cik, saya dengar ada kirim sampel baru daripada LKM. Macam mana saya nak gunakan dia? Oh, kalau gunakan tempahan slab, saya dah biasa gunakan. Nanti saya akan gunakan. Terima kasih. Penggunaan projek kami iaitu UVC Square. Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran juga meningkat setelah pelajar menggunakan UVC Square. Berikut adalah keputusan analisis setelah pelajar menggunakan UVC Square, di mana pelajar lebih kerap menggunakan mesin SLA kerana proses pengawetan yang lebih cekap.
Masa pengawetan dapat dipendekkan daripada purata 1 jam kepada kurang 30 minit. Dan juga pelbagai masalah semasa menggunakan kaedah konvensional dapat diatasi. Sepanjang menjalankan projek ini, ia telah memberi pelbagai kesan kepada kami sebagai satu kumpulan. Ianya termasuk percambahan idea kreatif dan inovatif, peningkatan disiplin dan keyakinan diri, bekerja secara berpasukan, serta mempunyai daya saing yang tinggi serta peningkatan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat. Melalui projek ini juga, kami telah berjaya mengadakan kursus dan latihan kepada staf dan pelajar berkenaan penggunaan UVC Square. Sekian persembahan daripada kami, BTC. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Terima kasih. Majlis mempersilakan panel hakim untuk mengajukan soalan sekiranya ada dan rumusan persembahan kepada kumpulan Brave to Change. Okey, tanya kepada kumpulan kerana menyiapkan projek dengan jayanya. Soalan saya, during development modul dekat UTM ni memang tak ada UV oven ni during development. Kan kita nak buat satu modul mesti ada dia punya facility yang kena ada. Untuk situasi di makmal kami, pembelian hanya beli untuk Tak, mesin. kena faham soalan saya tu. Ya. Soalan saya, masa nak buat development on this course, Okey. rapid ni kan, nak buat rapid ni, dia mesti ada facility yang kena beli kan, betul? Ya, betul. Ada tak ada benda tu? Itulah masalah yang dihadapi oleh Tak, saya tak nak dengar masalah. Saya nak tahu, masalah saya dah tahu dah. Saya nak tahu kerangka tu ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Mana you kena terangkan, patutnya dalam you punya presentation, flow masa development tu, benda tu memang tak ada. Faham tak? Bagulah idea you tu nampak, you sell, keluarkan idea untuk ada benda tu. Menyokong tau, dia menyokong. Nampak tak? Dia menyokong lagi idea you ni. Bagus. Dia seolah-olah nanti benda yang tak ada, kan, sepatut ada tapi tak ada. Dia ada timbul soalan juga, kenapa tak beli during development? Iaitu you tak payah jawab lah. Itu your management jawab lah. Cuma nak nampakkan lagi you punya idea tu. Bagus sebab kalau ikut jalan cerita you tu, memang curing tu pakai nak curing ke rapid ni kena mesti masuk dalam oven. Is the best, betul? Tapi maaf kalau saya potong. Kalau aku tak silap, saya ada buat carta alih untuk proses development tadi. Sebab yang highlight warna hijau perlukan. Ya betul, tapi you tak cerita yang during macam saya cerita macam di early stage tu, masa you buat modul tu kan, modul untuk kursus ni. Kursus ni facility dia kena ada apa? Tiba facility nak curing repeat kena pakai cahaya matahari. Is it logik? Tak logik? Tak logik kan? Benda tak logik. Itu maksud saya. Maksud saya situ. Bukan you memang ada catat ada tu, tapi maksud saya nak you ketengahkan tu. Yang mana masa buat development kursus ni facility tu memang tak ada. Bukti tu. Memang tak beli sebab kos ke sebab apa, wallahualam. Okey, itu satu. Kemudian kalau you tengok slide 87, you buat comparison on harness ni. Bagus you buat ni, tapi you buat graf berlainan. You patut dalam satu tu you buat is it you pakai bar graph atau you pakai satu bar graph, satu line graph, ataupun dua-dua bar graph dalam satu graph. Faham tak maksud saya? Jadi dekat situ straightforward orang nampak. Ini orang nak tengok, orang nak tengok. Line ni nak bezakan. Patutnya you buat dalam satu graph,
bar graph tu letak warna biru muda, warna nu. Straightforward orang nampak. Yang baru tu, after you pakai this UV oven ni, dia nampak improve. In term of the harness. Boleh saya jawab berkenaan yang ini, sebab kalau ikutkan yang bawah tu sampel resin. So basically kalau macam tuan cakap nak ada bar graph ni kena ada sebelah-sebelah, tapi kami tak compare one to one. Maksudnya kena macam agak berbeza, sebab kalau sampel ni dah digunakan dah tak boleh gunakan untuk tu. Maksudnya dia result dia akan tak sama. Kalau result tak sama, kenapa you keluar result macam ni? Bukan, maksud saya tak sama sebab yang ini kami ambil daripada jenis-jenis sampel. Lepas tu kalau ikutkan yang ada tak, you lagi you silap. You kena buat sampel yang sama. okay. Sepatutnya you kena model buat sama. apple to apple. Macam sahabat saya cakap tadi, apple to apple. Dalam KIK ni you kena buat apple to apple, bukan apple to orange. Tak jadi. You nak meyakinkan orang produk you tu yang you buat tu pure, betul-betul orange, betul-betul jadi, mesti apple to apple. Bukan apple to orange. Bukan apple to durian. Tak jadi. Faham tak? Dia sebenarnya bila bercerita tentang teknikal ni, kena pula universiti pun universiti teknikal. Dia data-data ni pun teknikal lah mainkan teknikal. Jadi orang tengok kan straightforward, orang nampak. Sayang tau, projek bagus tapi you tak presentation tu kena mantapkan lagi. Dan dengan cara tu orang tengok you, graph you, orang dah faham dah benda tu improve atau tidak. Okey. Tu komen ni saya. Assalamualaikum. Kumpulan apa ni? Brave to Change. Okay, tahniah kumpulan. Saya nak bagi teguran ni dah dibuat kepada satu kumpulan yang lain tadi ya. Cuba tengok slide 18 kan. Carta jadual perancangan pelaksanaan projek. Milestone chart. Atas lagi. Dalam buku ni page 18, itu yang saya tak tahu. Okey, ini saya teguran yang sama dibuat kepada satu kumpulan oleh Cik Munir tadi ya. Kita punya aktiviti tu mestilah berbentuk seperti tangga lah. So maknanya mengenal pasti masalah minggu ke berapa, bulan Januari minggu ke berapa, pemilihan masalah minggu ke berapa So it has to be look like a stairs. So yang macam ini kita tengok macam seolah-olah you tak buat kerja apa lah, bulan 1, bulan 2 tu you fikir benda ni je. Kerja hakiki tak buat. Kan contohnya lah Okey. Dan kalau ikut kepada buku yang dibagikan ni, projek tu dah pada saya dah habis. Projek ni dah habis, dah selesai lah. Dah selesai kan? Yalah, mana you ada benda lagi nak buat ke lepas ni projek ni? Improvement lah. Tapi dari segi hasilnya you dah dapat capture lah, kan? Maknanya kalau dulu cara konvensional 60 minit jemur panas sekarang dah 30 minit So macam mana you nak kalau tengok dalam you punya carta perbatuan ni, bulan 8 ni sepatutnya dah habis sampai ke mana tu pemantauan. Pemantauan dah buat kan? Saya tengok dalam ni macam ada data pemantauan. Tapi kalau tengok you punya carta perbatuan ni sampai bulan 12 tu baru nak clear. Jadi tindakan susulan tu kita apa nak buat tindakan susulan, contohnya nak buat apa? Development tu nak improve sama improvisation. ada. Yalah itu antaranya lah
sebab kita buat dua bahan. So dua barang kena bawa. Okey. Kita nak lekatkan dia punya pita di kebuk tu sekali. Okey. Kita buat casing. Tak apalah, itu maknanya itu dari segi dia punya penambahbaikannya lah. Tapi dalam erti kata yang lain, projek ni dah selesai lah. This project itself dah selesai. Whatever yang berlaku lepas ni adalah upgrading. Mungkin lah ya, kalau iPhone tu dia ada iOS berapa, kena tambah, kena update. Yalah, everything has to be updated lah. Okey, itu satu yang mana, tapi yang pentingnya minggu pertama, minggu kedua tu kena ada lah, weekly tu Okey, again back to kepada orang yang bukan teknikal ni, macam saya ni, saya nak tahulah apa benda yang you nak buat ni, benda ni. Hasilnya, okey, yang saya tengok dalam gambar tu ada patung-patung tu kan. Apa kegunaan dia? Adakah ia akan digunakan oleh industri mana? Tengok dalam gambar tadi yang warna pink tu, saya tak tahu apa benda tu. Yang dalam gambar ni. Itu untuk apa tu? Dia 3D printer ni untuk kita print preference kepada custom. So Okey. kita tak boleh buat injection molding dan lain-lain lah. So custom product kita gunakan 3D printer. Okey. 3D printer dia ada banyak SLA, position modeling. So ni salah satunya lah. Untuk kegunaan dia? Untuk develop product, untuk hasilkan produk. Produk macam mana? Polymer. Okey. Okey. Jadi saya nak tengok dia punya end of the day tu, what apa benda ke nak jadi dengan produk tu kan, nak sampai ke mana So at least kita kena bagi gambaran kepada public produk ni untuk dibuat apa. Okay, another thing is tuan-tuan dah puas hatilah produk, at least produk ni dah berjaya menjimatkan masa daripada 60 ke 30 minit. Ada rancangan untuk commercializekan dia ke? Setakat ni dengan apa yang ada belum lagi lah. Belum ada lagi. Sebab bila untuk commercialize kita kena fikir banyak lagi benda. Okey. Terutama sekali adalah kos lah. Right. Maksudnya bila kita tukar bahan, pada yang lebih cantik, spek, aklik dan sebagainya, dia akan menambahkan kos. Yalah, of course lah. Jadi kita belum kaji sampai ke tahap tu lah. Tapi kalau ada peluang, why not? Universiti lain tak ada pakai atau di tempat Beli, biasanya dia orang beli. dia beli dah siap lah. And that cost about berapa ribu lah. 1,000, 2,000 lebih lah. Tak termasuk sistem perolehan yang kena biasanya akan up harga kan. Okay. Penyelenggaraan itu lah. Alright. Material kan, apa tu? Ayalah, mana kalau upgrading nanti tu ada mungkin kena buat benda yang lebih nampak canggih sikit lah. Macam ni macam untuk kegunaan sendiri okey lah. Kalau kita nak commercialize tu kita kena presentable. Yes, presentable. Okay, good luck pada tuan-tuan. Terima kasih. Cuma saya nak betulkan you punya jawapan tadi. You punya jawapan tu tadi sebenarnya yang Adi tanya tu, dia nak tahu apa tujuan you buat yang bentuk kuda tu. Itu as rapid first sample product. You kena cerita macam tu. Produk ni yang tu lah. Macam Proton buat model kereta clear model as per drawing. Tak ada engine, tak apa, buat clear. Based on that clear one to one, besar kereta betul, tapi dia clear model tu. Jadi model tu apa cacat dia? Apa dari ilham kita sama tak sama? You kena explain macam tu. Bukan you pusing. Know how you kena power lah. Atas ni dia jadi nervous. Jadi dapat that same as ni you punya kebuk ni. Kebuk ni you patut present, you kena cerita. Dia depend on the spec of material. Then dia pergi spesifikasi. You tak payah nak goreng cerita nak nak improve lagi tu. Tak. You semua pergi spec. For example, komputer ada spek. Nova berapa ni macam Haji cakap handphone tadi kan. Sama tu. Patut you know how tu you pegang.
Untuk you pergi jauh, benda-benda tu you kena pegang. Kalau tak nanti jadi datang macam tu lah. Dia cuit you. You pun sebenarnya benda ni tak ada timbul gabra tau. Sebenarnya how you want to understand the question and how you want to answer. Itu the point. Jangan buat gabra jangan masuk. Kan? Okey. Saya nak satu soalan. Sebab saya nampak dalam punca masalah yang dikenal pasti ada 3. Memerlukan kualiti yang berbeza tu, dia cadangan penyelesaian tu tak diterima. So, apa tindakan kumpulan nak memastikan bahawa punca masalah tu diselesaikan? Bawa lagi. 64. Oh. Ni. Memerlukan you tak satu you kena tahu kriteria yang pertama. Sebab dalam kriteria ayat dia, kumpulan telah mengenal pasti pelbagai potensi tindakan penyelesaian kreatif dan inovatif. Yang keyword dekat situ adalah pelbagai potensi. Maknanya kalau macam yang you buat ni, you kenal pasti satu punca satu cadangan, satu punca satu cadangan. Sebaliknya, keperluan pemarkahan adalah kita nak tengok pelbagai potensi tindakan penyelesaian. Lepas tu soalan next, kumpulan telah menilai setiap penyelesaian alternatif dengan berhati-hati. Penyelesaian alternatif maknanya bukan ada satu penyelesaian, kena ada 2, kena ada 3 dan dinilaikan. Okeylah, you pakai pro dan kontra, tak masalah. Lepas tu baru pilih. Tetapi jangan tinggalkan punca. Kalau saya nak bagi tahu, projek ni tak lengkap. Sebab apa? Punca tu tak settle. Memerlukan kualiti yang berbeza. Apa tindakan yang kumpulan ambil? Sampailah kat selesai. Ada tak? Okey, kat sini punca dia memerlukan kualiti yang berbeza. Kena faham? Memerlukan kualiti berbeza. Apa you buat dengan dia? Okay. See? So, dalam menilai, jangan senang-senang pangkah, jangan senang-senang terima. Semua proses ni kena faham penggunaan tools. Sebab penggunaan tools ni menentukan macam mana you nak nilai dan macam mana you nak guna. Tu penting. Ini satu. Maknanya tak lengkap ni, kena tengok balik semula. So, finding yang dapat tu kalau saya klasifikasikan tak kurang valid lah. Okay? So, critical sebab you dah pilih punca ni tapi you tak selesaikan. Okay? Itu saja. Terima kasih. Sebab dekat industri nanti, tanyalah Tuan Munir, Team Excellence, KIK, ICC pakai lagi. Nanti budak-budak keluar pun dia akan belajar lagi benda-benda ni. Tak ada nama kata yang tools ni dah outdated ke, tak boleh pakai pun tak ada. Semua masih digunakan dan ini permintaan pasaran. Okay? Thank you. Terima kasih barisan panel atas idea dan juga kesimpulan yang telah diberikan kepada kumpulan kami. InsyaAllah kami akan perbaiki apa yang ditegur oleh barisan panel-panel yang profesional lagi bijaksana ini. Sekian, terima kasih.